lepas kita dah masuk 2.1, awak dah belajar apa itu data, apa itu pangkalan data, apa itu maklumat, awak dah belajar bentuk atribut, bentuk entiti, bentuk set hubungan, bentuk kekardinalan. Hari ini kita akan masuk 2.2 reka bentuk pangkalan data hubungan. Kita masuk dalam fasa 2 projek awak. Bercerita pasal projek, saya akan mula minggu depan. Saya akan bagi taklimat ringkas. Lepas tu terus buatlah. Yang ada laptop, guna laptop. Yang tak ada laptop, boleh bertulis tangan. Diberi tulis tangan. Cuma nanti kalau yang tulis tangan tu, sama ada dia akan hantar ke sekolah ke kalau kita tak bersemuka sampai hujung tahun lah, awak boleh hantar ke guard ataupun datang ke rumah saya hantar. Yang type komputer boleh send pada saya lah. Kalau nak print sendiri, macam itulah print, hantar ke saya. Sebab kalau saya print hitam putih je, saya tak print colour. Sebab nanti ada bahagian yang awak kena design reka bentuk. Kalau awak nak cantik colour-colour, awak print lah sendiri. Kalau hitam putih, saya je print. tak tambah markah pun. Colour ke tak colour pun, tak ada markah. Sama je. Okey, kita terus print. Sama macam dulu cikgu. Macam mana? Macam yang konkret. tahun lepas kan pasal yang macam kira harga kereta tu. Tak ada. Ini yang itu simple je. Ni tak ada. Yang ini fasa 1, fasa 2 yang memang bertulis tangan lah. Maksudnya fasa perancangan kan. Fasa perancangan dengan fasa reka bentuk. Yang awak kena lukis algoritma, awak kena buat penormalan. Yang bab awak akan belajar hari ni lah. Yang awak akan buat. Nanti form 4, form 5, apa yang awak rancang form 4 tu, awak kena follow untuk form 5. Yang form 3 tu ringkas je. Dia pakai Python je. Yang ini PHP, SQL. Okey. Hari ini 2.2 reka bentuk pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan. 2.21 mengenal pasti. Awak akan belajar mengenal pasti medan, jadual, rekod dalam pangkalan data. Ni pun awak dah belajar itu. Ini jadual kan? Jadual ni nak apa nama jadual ni? Jadual ni bernama apa? Buku. Buku, ini nama jadual dia ataupun nama entiti kalau dalam ERD. Itu nama jadual. Ini nama medan yang warna hitam tu. Kita ulang balik je, dah belajar pun. Ini kita panggil medan. Yang atas hitam tu nama medan. Yang setiap satu nama medan tu kita panggil medan. Itu baris. Setiap jadual tu perlu ada satu medan yang unik, nombor ISBN. Nanti kita tengok apa itu unik. Ini baru tengok. 2.2.2 kunci primer ataupun kita panggil dalam dia primary key, kunci asing foreign key. Apa itu kunci asing, apa itu kunci primer? Nanti awak akan jumpa awak sampai form 5 benda ni, kunci primer, kunci asing. Kunci primer ataupun primary key. Kita panggil KP kalau dalam ERD kita letak dia sebagai kita garis. Kalau dalam skema hubungan kita letak dia sebagai KP. K huruf besar, P huruf besar. KP. Atribut yang mempunyai nilai data yang unik dan unik bagi sesuatu entiti. Nilai data yang unik. Bila sebut unik maksudnya dia takkan sama dengan orang lain. Contohnya apa? Dalam kehidupan seharian awak, apa yang unik? Cap jari. Cap jari, yes, cap jari. Itu unik. Lagi apa? Nombor IC. Yes, nombor IC. Selalunya kalau kita pakai pelajar, kita pakai nombor KP dia sebagai kunci primer lah, nombor IC. Sebab kalau awak pergi mana satu Malaysia tu, awak ada jumpa ke nombor IC yang sama?
Tak ada. Kecuali fake. Itu unik untuk menggambarkan itu awak. Itu dikatakan unik. Okey, null value tidak dibenarkan. Apa maksud null? Null. Null tu apa? N-U-L-L. Null. Apa null? Cepat. Null tu apa? Cubalah null tu apa? Cepat. Null tu tak boleh dibiarkan kosong. Null tu bukan kosong, bukan number kosong, bukan tu. Maksudnya tak ada nilai. Value tu nilai kat null tu. Macam awak kena isi, wajib isi. Tak boleh tinggal kosong. Faham? Kalau sebut null value, null tu bukan kosong. Selalu orang kata kosong. Bukan kosong. Dia wajib isi. Maksudnya benda tu tak diisi. Bukan kosong. Bukan kosong ya. Okey. Tidak boleh mempunyai nilai data yang sama dan berulang. Macam saya kata tadilah IC. Contoh itu unik sebab takkan sama dan takkan berulang. Okey. Satu entiti hanya boleh ada satu kunci primer sahaja. Tapi nanti bila kadang-kadang dia akan ada dua kunci primer dalam satu table. Dan itu kita nama dia table composite. Nanti kita akan belajar lagi. Ingat satu entiti hanya ada satu kunci primer sahaja. Okey, jelas setakat ni kunci primer? Jelas. Jelas. Tengok. Ini entiti murid. Okey, ni bentuk entiti kan? Ni entiti. Okey, yang ni apa? Yang pink ni. Pink ni apa? Dah lupa dah. Minggu lepas dah belajar ni. Nama medan. Nama medan kalau dalam table, dalam pangkalan data tu. Tapi kalau ini dalam bentuk ERD, kita tak panggil nama medan, kita panggil apa? Entity. Yes, attribute. Okey, attribute okey. Entiti murid, okey, dia ada attribute KP, dia ada nama, dia ada kelas. Okey, ni kunci primer. Okey, dalam ERD, kunci primer hendaklah digaris. Kalau tak garis, tolak satu markah. Wajib kena ada. Okey. Ini di dalam ERD, ini dalam table, dalam pangkalan data. Okey. Nombor KP, nama kelas. Okey. Ni nombor KP, ni data dia, ni data dia, ni data dia. Tengok dia tak berulang Sebab tu dia unik. Nombor IC dia tak berulang. Kalau okey, nama mesti awak cakap nanti kalau contoh nama kan. Nama memang tak sama, tapi di masa akan datang sebab sistem kita akan guna pada masa jangka panjang. Okey. Tiba-tiba ada nama yang sama, Diana masuk. Untuk masa sekarang memang dia tak berulang, tak sama, tapi akan datang tiba-tiba ada nama yang sama. Pernah saya jumpa nama ejaan sebiji, ayah pun sama. Pernah jadi ada kes yang cucuk vaksin salah tu. Patutnya dia satu dos pertama tapi dah cucuk yang dos kedua. Kenapa tak? Alasannya sebab nama sama. Itu pun bahaya juga. Sebab tu nama dia tak boleh jadi kunci primer. Sebab pada masa akan datang tiba-tiba akan ada yang nama sama. Faham Jelas ya? Jelas. Okey, sama juga kelas. Tiba-tiba kelas awak 4A, ada lagi budak baru masuk 4A sini. IC je lain. Okey, nama dia Ali. Ni Muhammad Ali, ni Ali kan. Okey. Tak boleh juga. Okey, so ada persoalan? Ada pasal kunci primer? Tak. Okey. Ni Intan mewakili semua ni? Intan kata tak, saya anggap semua ya? Tak. Okay. Tak. Tak. Okey, tengok nilai null. Dia tak boleh biar kosong, dia wajib letak. Okey. Okey. Tidak boleh ada nilai data berulang ataupun sama. Tengok, tak ada pun sama kan? Ni sama. Oh, lepas tu tadi tak sama kan? Okey, dia tak boleh sama. Dia tak boleh sama. Sebab tu dia kata tidak boleh mempunyai nilai data yang sama ataupun berulang. Ini.
Okey. Tadi kita dah belajar kunci primer. Ini kunci asing pula. Apa pula? Tadi kunci utama, kunci primer, kunci utama, primary key adalah benda yang sama. Tapi biasanya kita sebut kunci primer lah, KP, primary key. Kunci asing. Okey. Kunci asing ialah kunci primer sesuatu entiti yang berada pada satu jadual ataupun entiti yang lain. Okey, contoh macam tadi kan, dekat buku, dekat entiti buku ada nombor KP kan, nombor KP sebagai kunci apa? Nombor KP sebagai Kunci primer. kunci primer. Tapi bila, okey ini, okey yang disebut kunci asing ni, okey kita akan bina satu lagi murid. Buku kat sini murid, okey. Okey, kita akan bina satu lagi table buku. Okey, adalah nombor buku. Nombor buku ni nombor kunci primer untuk buku lah kita ada. Nama buku, judul. Kat sini kita ada nombor KP. Nombor KP ni adalah kunci asing. Sebab apa dia kata kunci asing? Sebab dia ingat tengok pernyataan kat sebelah ni, kunci primer sesuatu entiti. Ini kunci primer satu entiti yang berada pada satu jadual yang lain dikenali sebagai kunci asing. Okey. Nombor KP ni dia adalah kunci primer pada table apa? Table Buku. ni di sini table murid. Okey, dia adalah kunci primer pada table murid. Okey, tapi okey, bila dia berada di nombor KP ni berada di table buku, dia akan jadi kunci asing. Sebab apa kita ada kunci asing? Sebab kita nak buat hubungan. Barulah kita boleh buat hubungan di antara dua table ni. Sebab ada nombor KP dalam table murid sebagai kunci primer dan nombor KP dalam table buku sebagai kunci asing. Baru boleh buat hubungan. Okay, so jelas kunci asing ni. Kunci asing ni adalah kunci primer yang berada pada satu entiti. Kunci primer pada satu entiti yang berada pada jadual yang lain dikenali sebagai kunci asing. Maksudnya dia adalah kunci primer pada satu table, tapi bila dia berada di table yang lain, dia adalah kunci asing. Okey, kalau dalam soalan, okey dia tanyakan, apakah nyatakan nombor nyatakan kunci untuk atribut nombor KP pada jadual buku. Apa? Apa jawapan awak? Nyatakan kunci. Okey, ataupun nyatakan kunci. Okey, saya buat sini sekejap. Dekat sini lah. Okey. Kita ada buku. Okey, table buku. Kita ada attribute nombor buku. Kita ada nama buku. Kita ada nombor KP. Ini contoh. Okey. Pada ERD buku, pada buku, entiti buku, nyatakan kunci asing pada entiti buku. Apa kunci asing? Nombor KP. Okay, nombor KP. Sebab nombor KP ni dia adalah kunci primer pada jadual murid. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, okey. Nyatakan kunci primer pada buku untuk entiti buku. Nombor buku. Yes, nombor buku. Cikgu, maksudnya kalau dia satu je, dia dia kunci primer. Tapi kalau dia share, dia kunci asing. Macam mana dia share? Maksudnya macam kalau dia ada dekat yang lain, yang table lain, maksud kunci asing. Okey, contoh macam ni kan. Okey, kita ada table. Sekejap. Okey, dia macam ni. Contoh kan, okey ni kat table murid, okey.
Okay, dia ada attribute ni tadi nombor KP kan. Nama. Alamat. Okay, sini adalah KP. Kunci. Lepas tu kita ada satu lagi table entity. Kita ada entity, buku. Okay, dia punya attribute dia. Okay, dia ada nombor buku. Sekejap nak zoom. Okay, nombor buku. Kita ada nama buku. Kita ada nombor KP. Okay. Ini adalah KP. Okay. Sebab dia adalah nombor unik ataupun kunci unik pada tebel buku. Okey, yang ini adalah kunci asing sebab apa? Sebab dia adalah kunci primer dalam tebel apa? Murid. Tebel murid. Okey, bila dia berada, bila kunci sesuatu kunci primer tiba-tiba dia berada dalam satu tebel yang lain, automatik dia akan jadi kunci asing lah. Okey, ada pertanyaan? Tak ada. Kalau dalam soalan je kita tanya, apa tujuan kunci asing? Ini. Apa tujuan kunci asing? Mesti tanyalah, apa tujuan kunci asing? Kunci asing tujuan dia untuk mewujudkan hubungan antara dua atau lebih jadual. Okay, sebab tu sebab nanti kalau dalam satu table kan. Kita ada murid. Dia ada sini kan. Ini table buku. Sini nombor KP ni kan. Ni nombor KP kunci primer, ni nombor KP. Okey, ini kita nak buat hubungan. Kalau tak ada kunci asing, kita tak boleh buat hubungan. Sebab itu ya, kunci asing bertujuan untuk mewujudkan apa? Hubungan. Okey, so jelas? Jelas. Okey. Tengok ni. Ni tadi dia bagi nombor pinjaman, saya bagi nombor buku tadi kan. Kunci primer. Kunci asing dia dalam sini. Tengok sebab dia adalah kunci primer dalam tebel murid. Okey, tapi bila dia berada di tebel pinjaman, okey, benda yang sama. Tengok data pun sama. Bila dia berada di tebel yang lain, kunci primer di tebel murid tiba-tiba berada di tebel yang lain, jadi dia disebut kunci asing. Okay, jadual murid dan pinjaman telah dihubungkan melalui atribut nombor KP. Ini macam saya buat tadi. Hubung. Kalau tak ada kunci asing, memang tak boleh hubung. Kata tak ada yang ini. Yang ini tak ada. Tapi awak nak buat hubungan. Contohnya, murid membuat pinjaman. Awak nak hubung kat mana? Tak ada. Jadi, kita ambil nombor KP. Kita ambil kunci primer dekat table murid. Kita bawa dia ke table pinjaman untuk kita buat hubungan. Tapi kunci primer di table murid itu akan jadi kunci asing di table apa? Kunci primer di table murid dibawa ke table pinjaman, dia jadi kunci apa? Kunci asing? Kunci asing. Ni dah tunjuk dah ni. Okey, tengok kalau kunci primer dia tak boleh ada nilai yang berulang, tapi kunci asing boleh. Satu entiti jadual boleh ada lebih atau dua boleh ada lebih dari satu kunci asing. Kalau kunci primer kena ada berapa je satu table? Kalau kunci primer cepat. Apa cikgu soalan dia? Okey, kalau dia kata kunci asing boleh ada lebih dari satu kunci asing. Kalau kunci primer dia hanya boleh ada berapa? Satu je lah. saja. Kunci primer boleh ada satu saja dalam table. Kalau kunci asing boleh ada lebih dari satu. Okey, itu perbezaan dia. Okay. Kalau kunci primer dia tak boleh ada nilai data yang berulang, kunci asing boleh.
Okey, tengok. Boleh mempunyai nilai data yang berulang, boleh. Sebab dia berada dalam table. Tapi kalau dalam table kunci primer dia tak boleh berulang. Tengok. Satu dalam table pinjaman ni dia ada dua kunci asing. Satu nombor KP, satu nombor ISBN. Sebab tu dia kata satu entiti ataupun jadual, iaitu jadual pinjaman, boleh ada lebih dari satu kunci asing. Okey, faham? Kalau kunci primer dia hanya boleh ada satu saja. Satu saja kunci primer dalam satu table. Kunci asing boleh ada lebih dari satu dalam satu table. Jelas? Jelas. Okey, ada soalan? Memang tak ada soalan. Nanti masa buat projek ni tengok. Tengok. Nombor ISBN akan menghubungkan jadual pinjaman dengan SBN. Tengok. Nombor ISBN ni kunci apa dalam table buku? Kunci primer. Yes, kunci primer, pandai. Okey, soalan saya. Nyatakan kunci asing dalam table pinjaman. Tarikh pinjam. Kunci asing. Nombor KP. Nombor KP dan Nombor ISBN. nombor ISBN. Sebab nombor KP ni dia kunci primer pada ni. Nombor ISBN dia kunci primer pada ni. Okey. Okey, pada table pinjaman nyatakan kunci atribut yang menjadi kunci primer. Dalam table pinjaman atribut apa yang menjadi kunci primer? Tarikh pinjam. Kunci primer. Primary key. Pinjaman. Salah ni. Murid sini. Okey, saya perlu baca tu. Okey, dalam table murid. Nombor KP. Nombor KP. Okey, good. Nombor KP lah. Soalan kalau dia tanya macam tu ke kunci primer, kunci asing macam ni lah. Awak kena tahu okey kat mana dia berada. Dia tu kunci asing ke, kunci primer ke. Awak kena tahu yang tu. Ini kita masuk kunci komposit lah. Tadi awak dah belajar kunci primer. Okey, kunci primer dia boleh hanya ada satu dalam satu table. Kunci asing dia boleh ada lebih daripada satu. Okey, dia diambil daripada kunci primer jadual lain. Okey, kunci komposit. Kunci komposit adalah kunci yang terdiri daripada gabungan atribut yang unik, iaitu kunci asing, untuk mengenal pasti setiap rekod baris dalam jadual secara unik. Tengok. Okey. 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 Bila ada dua kunci asing, dalam kunci asing dalam satu table, dia akan jadi dua, dia akan jadi kunci komposit. Itu kunci komposit. Kita akan sebut dia KPKA. Sebab apa? Sebab dia gabungan kunci primer dengan kunci asing. KPKA. Yang ni kita akan sebut KP. Tak ada dekat kalau tu kita sebut KA lah kalau kunci asing. Ingat kunci komposit adalah kunci yang terdiri daripada gabungan atribut yang unik iaitu kunci asing untuk mengenal pasti setiap rekod baris dalam jadual secara unik. Tak apa, nanti kita tengok lebih jelas masa kita buat penormalan, nanti baru awak tahu apa itu kunci komposit, mana satu kunci primer cikgu, mana satu nak jadikan kunci asing. Semua awak yang akan tentukan. Mana satu atribut yang unik untuk jadikan kunci primer. Okey. Latihan. Okey, saya bagi masa dalam 2 minit. Okey, nyatakan. Tengok ada nyatakan kunci primer dan kunci asing bagi entiti berikut. Nyatakan. Tulis macam ni. Kunci primer apa? Okey, nombor 1.
Dalam table, dalam entity class, okey, kita ada ID kelas, nama kelas, blok, tingkatan dengan ID guru. Apakah kunci ni okey. Table-table ni bersangkut paut bersangkut paut semua ni sama gabung. Okey. Dalam table kelas, mana satu kunci primer? ID class. Yes, ID kelas. Okay. Kunci asing? ID guru. Yes, ID guru. Sebab apa dia kunci asing di table kelas adalah ID guru? Sebab guru pun ada ID guru. Yes, sebab ID guru tu adalah kunci primer kepada table Guru. guru. Okey. Okey, saya bagi masa 1 minit macam tu pun tak cepat. Okey, terus buat. Buat yang contoh-contoh dulu. Nanti saya nak panggil seorang-seorang. Salah tak apa nama pun belajar. Mana ada orang pandai terus. Kalau dah siap boleh bagi tahu. Ada yang dah siap? Okey. Saya bagi volunteer dulu lah. Okey, dalam table guru. Okey, siapa volunteer nak jawab kunci primer? Apa? ID guru. Okey, ID guru. Okey, kunci asing? Nama guru. Nama guru? Email. ID guru. Tak ada lah. Tak ada. Dia tak semestinya kunci asing tu kena ada kat dalam table. Tak mestinya ada. Cuma nanti dia akan sini, okey, ID guru ni dia akan hubung kat sini lah. Dia tak ada kunci asing dalam ni. Sebab yang ini memang semua data dia. Okey, nombor handphone ni memang atribut untuk guru, email ni memang atribut untuk tu. Dia tak ada kunci asing. Tiada. Murid, apa kunci primer dia? ID murid. Murid. Kunci asing dia? Nama murid. Nama murid adalah atribut untuk murid. Dia bukan kunci primer mana-mana. ID murid. ID murid kunci primer. Tiada. Tiada. Sebab dia tak ada pun kunci, mana-mana kunci primer dalam table murid ni. Tak ada kan? Gentina ada dekat table lain? Tak ada kan? Alamat ada tak dekat table lain? Tak ada. Kan kunci asing ni dia ambil kunci primer dari table lain. Baru jadi kunci asing. Okey, yang ini. Pendaftaran, kunci primer dia? Nombor daftar. Nombor daftar. Kunci asing dia? ID murid. ID murid dan? ID kelas. ID kelas. Nanti table dia akan hubung macam ni lah. Yang ID murid ni mana murid? Okey, dia akan hubung sini. Murid sini. Yang ID kelas ni dia akan hubung, okey, ID kelas. Ni dengan ini. Jadi semua ada hubungan lah. Dia ada hubungan kelas. Okey, kelas mempunyai guru. Guru mendaftar apa? Guru mendaftar murid, murid mendaftar. Pendaftaran. Itu ada hubungan. So jelas ya. Ingat ulang lagi sekali. Kunci asing adalah dia adalah kunci primer pada table lain. Bila dia bagi soalan macam ni, dia suruh nyatakan kunci primer. Okey, awak tahulah ID guru sebab dia guru. Okey, lepas tu dia punya tu ID guru confirm lah unique ID guru kan. Okey, nama guru kemungkinan akan sama. Nombor handphone pun kemungkinan akan sama ataupun dia boleh bertukar. Okey, email pun kadang-kadang dia boleh bertukar nanti. Okey. Lepas tu check satu-satu. Okey, dia tak ada kunci mana-mana kunci primer dalam ni. Kunci primer kelas pun tak ada, kunci primer ID pun tak ada, kunci primer pendaftaran pun tak ada. Okey, jadi dia tak ada kunci primer lah. Kunci asing. Okey, boleh tak jelas setakat ni? Dia tak semestinya kunci asing kena ada dalam table tu. Kunci primer kena ada. Kunci asing tak semestinya ada. Kita tengok macam mana apa hubungan yang kita nak buat.
Dia ada tak buat hubungan dengan tu? Kalau tak ada, tak adalah. Okay, jelas? Jelas. Okay. Kita bagi. Cikgu, Ya. macam mana nak kenal pasti sama ada dia ada atau tiada kunci asing? Tadi saya dah terang. Okey, macam ni. Okey, tengok kita Saya tengok tak yang faham. okey, tengok macam ni. Okey, kita tengok dekat table guru. Kalau PTN juga. Kita tengok dekat table ni. Okey, kita tengok dekat table guru. Okey, kita tengok kat table guru. Table guru kita tahu ID guru dia adalah kunci primer. Okey, kunci asing kan? Okey, kunci asing dia adalah kunci primer mana-mana table yang lain. Okey, dekat table guru ni ada ke kunci primer dekat table kelas? Okey, kunci primer kelas ID kelas. Kunci primer murid ID murid. Kunci primer untuk pendaftaran nombor daftar. Ada ke ID kelas, ID murid, nombor daftar dalam table guru? Tak ada. Tak ada, so tak ada lah. Kunci asing kan dia adalah kunci primer pada jadual lain. Okey. Saya faham. Sama macam dengan murid. Kenapa tak ada kunci asing? Sebab tak ada kunci primer yang sama. Kunci primer table pendaftaran tak ada, kunci primer table apa? Guru tak ada, kunci primer table kelas pun tak ada kat sini. So tiadalah. Kalau macam ni dia ada dua-dua. Okay, so jelas? Jelas. Okay. Betul lah macam kita bincang tadi. Okay, ada soalan sebelum saya teruskan? Tak ada. Okay. Kita nak masuk ke ni lah. Okay, 2.2.3 gambar rajah hubungan ERD ataupun kita panggil, kenapa dia panggil ERD? E itu entity, R itu relationship, diagram. Disebut diagram kena lukis lah, diagram. Gambar rajah. Okey, ini adalah gambaran contoh gambar rajah ERD. Okey, kita ada entity. Okey, kita ada entity, kita ada attribute, kita ada hubungan dan kita ada kekardinalan. Itu kena lengkap semua baru jadi ERD. Kalau awak buat entity, attribute saja itu bukan ERD. ERD mesti lengkap. Ni gambarnya ni lengkap. Mesti lengkap, mesti ada entity, ada beberapa entity. Okey. Dia ada beberapa, setiap entity mesti ada attribute masing-masing. Okey, kalau kunci asing mesti garis, tak garis salah. Okey, mesti ada hubungan. Okey. Mesti ada kekardinalan. Okey, garisan hubungan pun kena ada. Lepas tu kekardinalan. Contohnya many to many. Many to many. Many to many. Many to one. Kena ada kekardinalan. Tak payah. Untuk kalau saya memang tak galakkan kalau kita nak buat ERD plus guna software dia, saya nak buat sendiri yang lukis. Nanti masa projek awak kena lukis sendirilah. Okay, bila awak dah tentukan, awak dah tentukan, kita dah buat, awak dah pergi buat soal selidik, awak dah dapat tentukan, mana, apa table yang akan terlibat. Table ni table lah entity ni.
Lepas tu daripada entiti yang ni kita akan wujudkan apa atribut yang terlibat. Lepas tu apa hubungan antara setiap table. Dah siap semua tu baru buat lukis lah. Saya tak mau guna software ni. Kita nak lukis. Kalau guna software ni nanti masa exam awak tak boleh lukis. Memang saya nak ajar awak lukis. Okey. Kita nak reka bentuk. Okey, tadi ERD Sekarang skema hubungan. Okey. Yang tu ERD. Kalau dia bagi contoh, kalau soalan dia kata lukiskan ERD berdasarkan table-table yang beri di atas. Itu ERD, lukis ERD. Biasanya orang confuse. ERD saya dia buat dia lukis penormalan lah. Padahal penormalan benda lain. ERD macam tu. Okey. Sekarang kita tengok skema hubungan. Dalam soalan pun dia kerap tanya apa itu skema hubungan. Okay, skema hubungan ada dua, penyataan teks dan perwakilan grafik. Selalu kita guna penyataan teks lah. Takut-takut kalau dalam exam dia akan tanya perwakilan grafik pula. Tapi dalam projek kita akan pakai penyataan teks. Tapi awak akan tahu dua-dua lah. Okay, penyataan teks. Okay. Ini apa? Ini gambar rajah apa ni? Ini apa ni? Ini apa? ERD. Yes, ERD. Ini ERD. Sebab apa dia dikatakan ERD? Dia ada apa? Ada hubungan. Kalau ada hubungan saja tak cukup. Dia ada apa? Teranglah satu-satu. Ada entiti, Ada entiti lagi. atribut, Attribute lagi. uh, Ni. Ini apa? Ada hubungan. Lepas tu dia ada garis hubungan. Lepas tu dia ada kekardinalan. Itu adalah ERD. Tak lengkap benda ni bukan ERD lah. Bukan ERD yang lengkap lah. Dia kena ada semua benda tu. Entity, attribute, dia ada hubungan. Dia ada garis hubungan. Lepas tu dia ada kekardinalan. Itu adalah ERD yang lengkap. Okey, daripada ERD yang awak buat, dia suruh awak tukar ke bentuk skema hubungan. Bila dia sebut skema hubungan, okey, tengok satu persatu entiti lah. Okey, tengok murid dulu. Okey, murid yang besar mesti ada kat luar. Ni table kena ada kat luar. Buat kurungan, senaraikan atribut yang ada. Nombor KP, nama, kelas. Okey, senaraikan. Lepas tu tengok mana kunci asing. Mana kunci primer dalam table murid. Nombor KP. Okay. Ni salah ya. Okey, sepatutnya kalau dalam ERD kita garis nombor KP. Kalau dalam skema hubungan kena tulis KP. Sini ni nombor KP. KP ni merujuk pada apa? Kunci primer. Kunci primer. Okay. Dah siap satu. Okey, kita tengok pula table yang kedua iaitu pinjam. Ini. Yang ni tiba-tiba kenapa tiba-tiba nanti ada tarif ada nombor KP dengan nombor ISBN. Sebab apa ada? Okey. Jadi saya cakap minggu lepas, okey, bila dia sebut bila hubungan to many, confirm kat sini dia akan jadi kunci komposit. Apa itu kunci komposit? Kunci komposit tu okey. Nombor KP and kunci primer dua-dua table tu iaitu murid dan guru tu. Sini nombor KP, dia akan jadi kunci asing lah sini. Sini ni nombor ISBN kan. Bila dia kunci komposit, table tu kunci komposit, maksudnya kunci primer di antara kunci primer dua-dua table tu berada pada table pinjam tu. So jadi dia kat sini dia kunci apa? Nombor KP dengan nombor ISBN. Dia kunci apa? Kunci asing. Kunci asing. Tapi bila ada dua kunci asing, kita panggil dia KPKA, kunci komposit. KPKA. Okay.
tarikh pinjam ambil yang ini okey, bila dah hubungan tu tiba-tiba dia jadi satu entiti, awak kena fikirlah pula okey, apa atribut yang sesuai untuk kita tambah. Benda ni memang kena fikir secara logik. Apa atribut yang boleh ditambah untuk kita hasilkan satu lagi table. Okay, so dia decide tarikh pinjam dengan denda. Okay, bila lambat, denda lah. Okay, dah habis satu table, satu entiti pinjam. Tengok pula entiti buku. Okay, macam biasa entiti keluar kat ni, huruf besar. Okay, nombor ISBN, tajuk penulis. Okay, lepas tu kenal pasti mana satu KP. Okay, tulis sini KP. Nombor ISBN KP, tajuk penulis. Ini adalah skema hubungan. Tak apa, nanti kita tengok lebih lanjut dalam buku purple tu. Sekarang teori dulu. Nanti kita buat. Tadi bila bentuk apa? Tadi skema hubungan dalam bentuk? Skema hubungan ada dua kan? Satu grafik, yang tadi apa? Teks. Tulis. Okey, grafik macam ni. Okey, nombor KP, buat kotak. Okey, tulis. Macam tadi juga asingkan. Okey, ambil satu table murid. Tengok table murid. Okey, senaraikan. Senaraikan atribut yang terlibat. Nombor KP, kalau dalam pengunci primer garis. Okay, pergi pula table yang kedua ni. Sama. Okay, nombor KP, nombor ISBN. FK ni foreign key Okay, tarikh pinjam denda. Okay, pergi pula sini. T ni. Okay. Nombor ISBN tajuk penulis. So, buatlah hubungan. Nombor KP ni dia bergantung pada sini. Yang ini gantung pada ni. So, itu dia namakan murid pinjam buku. Banyak murid boleh meminjam banyak buku. Banyak buku boleh dipinjam oleh ramai murid. To M to N. Okay, tak apa. Nanti kita tengok lebih lanjut, lebih detail. Okay. Saya tak nak masuk lagi lah ini. Nanti pening-pening lah. Kebergantungan ada 3 pula. Tak payah. Okay. Masa yang ada 5 minit ni. Okay. Tengok buku purple. Tengok buku purple. Okey, ada apa latihan minggu lepas saya bagi tu, ada apa masalah yang perlu dibincangkan? Ada apa-apa masalah tak yang perlu dibincangkan? Sekejap lagi kan tiba-tiba mesej saya, cikgu. Muka surat 12 ada persoalan muka surat 12? Tak ada. Okey, muka surat 13? Tak ada. Senang kan? Senang. Dua cara menggambarkan hubungan. Okey, kita ada notasi Cheng, kita ada notasi Crowfoot. Okey, 14. 14 ada masalah? Tak ada. Ini kita dah buat kan tadi. Okey. 15? Tambah Dah. lagi. Okey, dah kan? Okey, ada masalah? Tak Tak ada. ada. Kita buat itu sama-sama kan? Okey, 16? Cikgu belum suruh buat lagi. Belum suruh buat? Nah, okey, cuba buat. Senang je ni. Okey, awak buat muka surat 16, 17, 18, 19 dan 20. Buat banyak lah kenyang. Okey, sampai 24. Awak buat. Okey, kita tengok satu-satu, saya terang ringkas. Okey, minggu depan hari Isnin kita akan masuk muka surat 25. Go through terus buku ni. Buku purple. Hari Khamis baru saya bincang pasal projek. Okey, 16. 16 ada masalah nak buat. Senang ni kan? Dah tahu attribute. Ada soalan nombor 16? Yang nak isikan atribut yang sesuai bagi entiti berikut. Itu ikut awak lah. Awak, okey, subjek. Okey, contoh subjek. Apa yang sesuai? Okey, kita tengok entiti subjek. Apa yang sesuai? Atribut yang sesuai. Cepat seorang. Nombor ISBN? Nombor ISBN tu merujuk pada buku tak? Nombor ISBN tu nama buku sebenarnya. Subjek.
Yang apa? Nama subjek. Okey, nama subjek. Okey, lagi. Lagi dia punya kunci primer dia. Cikgu, kod subjek boleh tak? Yes, boleh. Kod subjek boleh, ID subjek boleh, nombor subjek boleh, tak kisah. Attribute ni kan data deskriptif yang untuk menerangkan entiti tu. Okay, kod subjek. So, ni kalau kunci primer buat garis. Okey, macam buku, buku fikir sendirilah. Okey, buku macam awak kata tadi nombor ISBN. Okey, nombor ISBN kita boleh jadikan dia sebagai kunci primer. Lepas tu lah nama buku, pengarang. Okey, lagi apa? Penerbit. Okey, awak buat sendirilah yang tu. Kita tengok muka surat 17. Set hubungan pun tak ada masalah kan? Dia dah bagi contoh kat atas. Okey, lukis gambar raja hubungan ERD. Okey, tata kerja. Ini ERD yang tak lengkap ya. Okey, kita ada pelajar. Okey, kita ada mata pelajaran. Okey, subjek kepada objek. Okey. Kenapa dia kata subjek dengan objek? Sebab subjek ni yang akan buat ke atas objek. Yang kanan tu, yang kiri akan menentukan yang kanan. Dia akan buat ke atas mata pelajaran. Contohnya apa? Pelajar dia buat apa kepada mata pelajaran? Kenapa? Kata kerja. Kalau belajar cikgu, Pelajar belajar. boleh pandai boleh. Okey pelajar. Okay. Cara baca dia dari kiri ke kanan ya. Okey, pelajar. Okey, good. Tadi siapa cakap tadi? Saya, Siapa cakap tadi? saya. Oh, Asya Safia. Okey. Okey, mata pelajaran. Okay. Aku tengok, awak tengok, okey. Ini subjek dia. Ini objek. Okey. Okey, biasa pelajar buat apa kepada mata pelajaran? Biasanya kita belajar. Sebab dia kena kata kerja ya. Settle lah, siap lah. Terus tulis jawapan. Okey, nombor 18 ada soalan. Ada persoalan ini pun mau buat. Okey, pelajar. Okey, cuba contoh soalan nombor 1 ya. Pelajar buat apa pada buku? Membaca. Membaca boleh. Lagi? Meminjam boleh. Lagi? Lagi apa? Sebab dia tak bagi situasi berada di mana. Kalau dia kata berada di library, meminjam lah. Kalau dia kata bajet dia boleh membaca, satu lagi apa? Menulis. Apa lagi? Belajar apa buku? Memulangkan. Pun boleh memulangkan. Okey, kalau kita buat mengulang lah. Okey, satu lagi pelajar ada buku. Itu simple lah, ada. Pelajar mempunyai buku. Tengok mana sesuai dan tengok situasi. Macam sistem awak nanti, awak kena buat sistem pengurusan sukan untuk pengiraan markah sukan. Jadi kena logik lah. Okey. Okey, macam soalan nombor 5. Okey, macam soalan nombor 5 kan. Encik Ali, kejap 3 minit lebih. Encik Ali menyewa rumah A01. Encik Hasan menyewa rumah A03. Encik Chong menyewa rumah A04. So, Encik Ali, Encik Hasan, Encik Chong, kita nak letak dia entiti apa? Penyewa. Yes, good. Penyewa. Okey, hubungannya? Menyewa. Okey, good. Okey, rumah A01, rumah A03, rumah A04. Kita letak apa? Apa entiti yang sesuai? Penyewa, menyewa apa? Rumah. Yes, good. Pandai. Simple je benda ni. Okey, yang nombor 6 tu buat sendiri. Yang kekardinalan pun try buat sendiri sampai muka surat 24. Nanti kita akan bincang terus hari Selasa. Terus guna buku purple ni. Okay, kehadiran saya akan bagi dalam grup WhatsApp grup. Isi sebelum pukul 11 sebab saya nak isi kehadiran. Okey, jap. Jap.
Okay. Start presenting. Apa ni, SRT dah start projek ke? Dah start? Awak SRT kena buat apa? Masak ke menjahit dulu form 4? Menjahit. Oh, pandai. Hebatlah awak, menjahit pandai, buat sistem pandai. Oh, hebat. Kena menjahit lah. Okay. Okay kelas, terima kasih.